Terima kasih Nurlela, salam sejahtera dan salam hormat. Penguasaan dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET amat penting dalam usaha memperkasa kemahiran dan daya saing anak-anak Sarawak menghadapi revolusi industri 4.0. Menteri Muda Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Mohammad Naruddin Majais berkata, perubahan lanskap ekonomi dunia berikutan perkembangan teknologi yang semakin pesat kini memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi, kreatif dan inovatif. Jelasnya, TVET bukan sahaja akan menjadi pemacu utama pembangunan modal insan negara, malah mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap tenaga kerja asing. Justru kerjasama pintar antara pihak industri dan institusi TVET seperti kolej-kolej vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia harus diperkasa bagi tujuan tersebut. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Kolej Vokasional Matang dengan 10 syarikat tempatan di Kuching. Menerusi MOU tersebut, Kolej Vokasional Matang dengan kerjasama pihak industri akan dapat menawarkan program latihan TVET dan latihan industri yang berkualiti kepada anak Sarawak. Latihan yang ditawarkan termasuk mekanikal, teknologi automotif, penyejukan dan penyamanan udara, teknologi elektrik dan elektronik, teknologi pembinaan, seni kulineri dan seni reka fashion. Turut hadir Pengarah Kolej Vokasional Matang Muhammad Syahran Amin. Perkhidmatan farmasi pandu lalu di Hospital Miri akan memudahkan serta menyenangkan penduduk Miri mengambil ubat di hospital berkenaan. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting berkata, sebelum ini pelanggan terpaksa datang seawal pukul 4 pagi sebelum waktu klinik mula beroperasi semata-mata untuk mendapatkan nombor giliran terawal mengambil ubat. Jelasnya dengan adanya perkhidmatan pandu lalu tersebut, ia akan dapat mengurangkan masa menunggu dengan hanya memberikan slip ubat. Kemudahan itu bukan sahaja untuk penduduk di sekitar Miri, malah mereka dari Bakong dan Bekenu. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis perasmian farmasi pandu lalu di Hospital Miri. Dato' Sebastian berkata, sekiranya pelanggan tidak dapat hadir untuk mengambil ubat seperti faktor kesihatan, ahli keluarga juga boleh mewakili untuk mengambil ubat dengan hanya menyerahkan slip ubat pelanggan. Selain Miri, terdapat 2 lagi farmasi pandu lalu di negeri ini, iaitu di Kuching dan Sibu. Farmasi pandu lalu di Hospital Miri dibina Rotary Club Miri Old Town dan Green Summit. Kos projek pandu lalu tersebut bernilai RM150,000 dan disiapkan dalam tempoh 2 minggu bermula 11 November lepas dan akan mula beroperasi pada Januari 2021. Dalam majlis tersebut, Dato' Sebastian menyampaikan replika kunci farmasi pandu lalu tersebut kepada Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu sebagai simbolik penyerahan. Sarawak komited memberi sokongan terhadap aktiviti kesukarelawan khususnya melibatkan golongan belia dalam usaha membentuk masyarakat penyayang sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, budaya sukarelawan dalam komuniti merupakan satu aspek yang perlu diperkasa ke arah membawa impak positif kepada perpaduan nasional. Fazruddin berkata, aktiviti kesukarelawan tidak seharusnya tertumpu kepada masalah di peringkat komuniti sahaja, malah melibatkan segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, agama dan penjagaan alam sekitar. Beliau berucap menyempurnakan majlis perasmian sambutan Hari Kesukarelawan Belia Malaysia peringkat negeri Sarawak di Kuching. Fazruddin juga berharap agar lebih banyak agensi-agensi kerajaan dan swasta aktif menyertai atau melaksanakan program-program kesukarelawan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan majlis pentauliahan Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda kepada 48 penerima. Dalam perkembangan lain, Fazruddin yang juga penasihat Sarawak Volunteers iaitu platform kesukarelawan belia Sarawak memberitahu Sarawak Volunteers akan membantu pekerja rakyat Sarawak yang hilang pekerjaan atau tiada tempat kediaman semasa pandemik COVID-19 sehingga terkandas di Semenanjung dan Sabah untuk kembali pulang ke negeri ini.
Jelasnya biarpun sebelum ini bantuan Sarawak Volunteers tertumpu kepada para pelajar Sarawak di Semenanjung yang mengalami kesulitan untuk kembali, pekerja dari negeri ini yang mengalami kesukaran juga diberi perhatian. Program bantuan itu dibuat menerusi kerjasama Rumah Sarawak di Kuala Lumpur, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan beberapa kementerian di peringkat persekutuan. Setakat ini, Sarawak Volunteers sudah terbabit dalam membantu lebih kurang 10,000 pelajar Sarawak di Semenanjung dan Sabah untuk pulang ke Sarawak sejak COVID-19 melanda negara, sama ada dari segi pengangkutan dan penginapan. Projek pembinaan Masjid Teluk Melano dijangka bermula awal tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu memberitahu pembinaan masjid yang menelan kos RM3 juta itu kini dalam proses tender manakala lokasinya sudah diluluskan oleh Jabatan Tanah dan Survey. Apabila siap, majlis tersebut bukan sahaja untuk kegunaan penduduk Teluk Melano, malah menjadi tarikan pengunjung di kawasan tersebut. Datuk Amar Jamilah ditemui media selepas majlis penangguhan Taklimat Mukim Sarawak Bahagian Kuching dan agih sumbangan prihatin Jabatan Agama Islam JAIS Mukim Lundu di Masjid Pehen Sri Adenan Satem di Lundu. Selain pembinaan Masjid Teluk Melano, Lundu juga bakal mempunyai satu lagi masjid baharu yang akan dibina di Kampung Sekambal Melayu Lundu. Ketika ini, ia masih dalam proses permohonan. Terdahulu, Datuk Amar Jamilah menyampaikan agihan sumbangan prihatin JAIS Mukim Lundu kepada 150 orang penduduk asnaf kawasan Lundu. Pameran ikan beta atau lebih dikenali dengan ikan laga mungkin sesuatu yang baru dalam masyarakat di Parlimen Sibuti. Justru bagi memperkenalkan spesies ikan tersebut, Sibuti Beta dengan kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Sibuti menganjurkan showcase ikan laga tertutup Subis. Ketika ditemui media, pengerusi pertandingan ikan laga Subis Mahmud Sanai berkata, objektif pertandingan tersebut adalah untuk memperkenal ikan laga sebagai satu hobi dan sebagai satu perusahaan bermanfaat selain memupuk budaya berdaya saing yang sihat. Walaupun pertama kali dianjurkan, sambutan amat memberangsangkan dengan 193 penyertaan melibatkan 10 kategori di pertanding. Beliau berkata, peminat ikan tersebut terdiri daripada pelbagai golongan kerana ikan laga ini bukan sahaja cantik, malah ia merupakan aktiviti yang baik dan boleh menambahkan pendapatan. Memandangkan keadaan yang dihadapi sekarang iaitu pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19, penganjuran pameran ini diadakan secara tertutup. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.